orang kaya yang buat mostly hamba. Apa? Kata Ali Shukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Hari ini saya Nashrik bersama 4 lagi orang rakan saya berkumpul bersama Amsyar, Zack, Iskandar dan Nazmi akan berbincangkan mengenai materialisme dalam masyarakat yang terjadi pada hari ini. Sebagai pembukaannya saya akan Amsyar, Ya saya. agak-agak apa pendapat engkau? Maksud apa itu materialisme? Materialisme, pendapat aku kan, materialisme ni adalah sikap seseorang tu yang taksub dengan harta. Maksud dengan harta. Macam mana tu? Macam boleh tolong jelaskan sikit lagi tak? Kalau nak ikutkan penjelasan yang lagi mendalam, okay. Materialisme kalau ikut aku lah kan, dia taksub terhadap harta kan. Macam contoh lah, ada brand baru lah. Contoh brand apa lah yang paling famous lah, yang korang rasa paling famous lah? Paling famous iPhone lah. iPhone lah. iPhone lah. sekarang. iPhone lah sekarang. Semua orang macam iPhone kan. Betul. Kan? Itu korang sikap FOMO, fear out of missing out. Macam tu lah. So dengan materialisme ni kan, taksub dengan harta kan. Dia taksub dengan harta, dia kalau tengok orang lain ada benda yang brand terbaru lah kan. Contoh iPhone sekarang, iPhone 17 Pro Max. Harga kat 7,000 tu. 7,000. Berapa bingga kan? Sebiji Tak beli tu kena Itulah jual kata yang bingga. banyak harta lah tu. Kalau pendapat aku lah, banyak tu. Tambah-tambah kalau guna duit ibu bapa pula. Ya Macam tu, tu. Ada student, tak ada income. Macam dah. Okay, kau pula macam mana Nazmi? Kalau aku lebih kurang ke kira macam masuk materialism ni orang yang macam pentingkan kekayaan dia. Dia macam nak tunjuk yang dia ni ada harta. Macam tu lah. Janji benda tu ada lah bentuk material lah. Dalam bentuk benda macam tu. Kau rasa apa punca materialisme ni ada dalam masyarakat? Okay, aku ada baca dekat jurnal JTM tau. Jurnal ni dia keluar tahun April tahun 2025. Dia ada banyak punca tapi aku state 3 je lah. Okay, first punca dia media sosial. Okay, korang tahu kan kat dalam media sosial ni ada orang yang macam mana kata follower ramai, orang panggil apa, influencer kan. So influencer ni kan kadang-kadang dia promote barang apa semua kan. Okay, contoh lah kita ambil kalau teknologi macam Amsyar kata tadi, iPhone tu lah. So kalau contoh ada pakai, dia promote, dia kata kalau pakai ni kamera tak gegar, semua 4K apa semua kan. Padahal benda tu kalau nak bandingkan tu boleh dia beli camera recorder ke apa semua kan. Tapi kenapa kena iPhone kak yang macam harga dia lebih kurang kan. Macam tu. So punca kedua pula yang aku baca dalam tu rakan sebaya. Okay. Rakan sebaya Macam mana? Contoh macam Iskandar dia ada motor, kira motor besar ke MT-15 kan. Ya betul. Lepas tu aku pakai motor kat Chai, rasa macam asal macam takkan aku nak pakai motor macam ni kan. Aku kena, sebab aku nak tunjuk, so aku kena macam kena beli ke. Lepas tu si Iskandar pula macam asal-asal aku kata, beli lah weh, motor ni best tu. Aku dah pernah try, aku dah ride daripada ni. Kau pernah ride hari tu bukan ni? Beli Cameron. Tengok isi minyak berapa kali? Isi minyak 2 kali. Isi minyak 2 kali ke? Kalau motor aku sekarang, aku rasa banyak kali ke nak kena isi. Risau itu kalau sampai, kalau tak sampai macam mana? Sakit kepala tu. Macam tu lah kalau untuk punca rakan sebaya. Okay, yang ketiga punya punca pula untuk riak macam biasa lah riak kan. So macam mana nak bagi contoh kalau riak ni? Aku rasa ada contoh lain lah. Kalau korang boleh bagi contoh lah untuk riak.
Kalau riak takabur selalu macam tak boleh tengok orang lebih dari kita. Selalu orang tu, orang ada ni, dia pun nak ada ni. Bahkan dia beli lebih lagi dari orang tu. Okey, orang tak boleh lebih daripada dia. Lebih dari dia. Contoh macam mana? Contoh Contoh Sifat dengki kuat. Dengki ke asal dengki. Dengki lah. Sifat dengki tu kuat tu. Dia beli kereta baru lah. Mana tahan. Tak, kita pun beli kan. Kita beli yang sama spek ni. Contoh, bios. Dia beli bios biasa, kita beli advance ni. Tak nak kalah. Dia ego diri tu. Makan diri tu. Faham. So, Iskandar, Ya. kau rasa daripada punca-punca ni, apa kesan daripada masyarakat kita? Kalau kita dengar daripada punca-punca tu, Kesan dia tu apa? kesan yang utama Baik ke dia buruk? adalah mesti buruk. Mesti buruk. Mesti buruk. tak ada yang baik lah. Ada yang baik tapi mungkin dia lebih kepada buruk lah. Lebih kepada buruk. Kita dengar kesan. So kesan dia yang utama dia adalah mesti punya beban hutang. Beban hutang lah. Itu confirm tak? Sebab bila contohnya macam kau beli iPhone baru tu kan, nak bayar sekebuk 7,000 Tak ramai orang ada cash banyak tu kan. Nak cari duit. Sekarang orang kena buat loan. Itu betul. Lagi-lagi sekarang ni ada escalator. Betul juga kan. Nak kena hutang setahun Kena tu. hutang dulu lah baru boleh beli. Confirm dia akan dia akan terbeban setiap bulan dia. So komitmen dia akan Memang dia bulan-bulan bertambah lah. Kira orang cakap orang yang ada sikap materialisme ni hidup keliling pinggang lah. Ya tu lah sebab Dia tak keliling pinggang. sebab escalator pun ada faedah juga kan yang kena bayar. Ya, betul. Kau pinjam berapa, bayar berapa, betul tak? Betul. Yang susah sikit lagi-lagi kalau kita sebagai student kan. Betul, itu betul. Memang terjerat setiap bulan tu. Macam mana nak bayar? Duit PT je. Dia BT pun tak boleh sampai. Lepas tu seterusnya kesan dia lebih kepada ni lah isu mental lah, boleh tak isu mental? Isu mental. Sebab dia sentiasa rasa tak cukup. Contoh dia tengok orang lain kan, dia rasa macam tak cukup kan. Dia nak beli kat Hutang pun dah banyak, duit pun dah berkurang dah. dia ada tu. Mental tu. Dia deki dengan orang lain. Lepas tu dia jadi macam anxiety lah sebab dia nak kejar trend kan. Benda ni jahat materialisme ni. Jahat. Dia anxiety nak kejar trend kan. Lepas tu nak bayar hutang lagi. EQ untuk nikmat dan sekejap tu dia long term sakit. Ya tu. Long term dia sakit. Mental dia long term. Lepas tu selain daripada isu mental ni, dia akan tanam sifat mementingkan diri. Kalau materialisme ni. Sebab apa dia macam dia hilang rasa empati kat orang lain untuk dapat kehendak dia. Untuk jadi selfish lah sebenarnya kita. Selfish lah. Lagi macam mana tadi? Dia Tak faham konsep. Tak faham lah. dia macam kesan dia boleh tanamkan sifat mementingkan diri. Gitu. Faham? So dia apa? Dia nak satu benda tu. Dia tak kisah pun beban orang lain kan, asalkan dia dapat benda tu. Gitu. Kau macam konsep kau macam ni lah. Kita student kan, ada duit tapi kita harap dekat duit parent untuk beli barang tu lah. Lebih kurang macam tu. Padahal parent pun benda terbeban tu, ni. dia akan membebankan dirinya tu. Betul juga. Dia mesti kena nak kat barang tu. Dapat ke? Tak kisah. Padahal Demi nak kejar trend tadi kan, metalis semua ni. Ya tu. Sebab budak-budak sekarang kan macam FOMO lah macam kau kata kan. Pergi konsert, baju nak mahal-mahal tu lah. Padahal bundle lah ada. Bundle pun kira murah agak tu. Tak nak sekia lah. Ya tu sukia tiap bulan padahal kan. Tiap bulan, tiap minggu tu. Minggu Ada yang tiap minggu. Seminggu 2 kali pun aku dah duit. Padahal boleh kan makan nasi bijang. Barbecue. Tahun Lagi perut kenyang kan? Tak payah benda ni. Dia macam melebihkan kehendak dari keperluan. Kalau kita tengok secara general dia. Semua ni materialism. Dia tak dapat bezakan kehendak dengan kemahuan je. Betul. Okey, Amsyar,
Daripada kesan punca-punca semua tu kan, macam mana kita nak mengatasi ni sikap materialisme dalam masyarakat ni? Okay. Kau rasa macam mana? Kalau pendapat aku, pertama sekali mestilah didikan agama. Didikan agama moral, datangnya daripada rumah keluarga, ibu bapa, abang, adik beradik. Kalau aku dia dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Betul kan? Sebab kalau Lebih family kaya, utama diri sendiri tu. kalau family kaya boleh ke? Boleh je kan kalau kau nak spending behavior dia datang dari diri sendiri. Ya. Dia tak boleh Kita control ke. kawal. Kena kawal. Kawan. Tapi aku setujulah dengan Amsyar sebab kan pepatah Melayu berkata melentur bulu biarlah dari rebungnya. Okay. Tengok contohlah orang kaya yang mostly hamba. Siapa? Dato' Ali Shukri. Tengoklah anak dia didik dia kecil macam mana. Kalau nak something tu kena kerja lah. Kena kerja lah. Anak dia kerja dengan ayah dia. Betul kan? Ayah apa semua kan. Baru dapat kereta kan. Kereta. Tak nak Contohnya kena itu. hutang. Dari meminta lebih baik dia mengupah kan. Dia memberi dan mengupah kan. Jadi Bagi daripada konsep meminta usaha sendiri. konsep rewarding tu untuk hard work pays off. Yes. Gitu. Itu cara. Okay. Seterusnya lah. Kalau tak ada nilai syukur dalam diri, terus kau belilah semua benda. Itu datang dari diri tadi. Itulah point tu. So betul lah dua-dua point tu. Control spending behavior dengan rasa bersyukur dalam Rasa diri bersyukur dalam diri tu. Tak kena ada. Kalau kau tak bersyukur, benda yang elok lagi pun kau buang. Nak tukar. Faham. Benda boleh pakai lagi kan. Boleh pakai lagi. Okay. Baru kan. So kesimpulannya sikap materialisme dalam masyarakat ni sepatutnya tak perlu ada lah dalam setiap diri. Sebab apa dia? Dia berperikat dari diri lepas tu ke masyarakat kan. Kalau seorang berperangai begini, lepas tu bila dah kerja dekat orang lain jadi ikut juga Ya. satu masyarakat. Bila satu masyarakat ni dalam level naik ke level ke komuniti lain lagi. So benda tu macam membebankan tau. Sebab ekonomi sekarang pun tengah tak stabil. Maybe ada yang mampu, ada yang tak mampu. Dia balik ke individu mula asal jati diri masing-masing lah untuk macam mengawal peribadi diri. Dia membentuk jati diri itu dari diri sendiri. So kita kena bendung daripada diri kita lah. Betul dia. Kena pandai beringat-ingat lah juga. Dalam diri kita kena ada rasa syukur lah kira. Rasa syukur. Jangan kerja trend sangat. Jangan Bermula dengan diri sendiri lah. Jangan FOMO. Jangan FOMO tu. Jangan FOMO. Cinta pun jangan FOMO. Kena bersyukur. Kena ukur baju di badan sendiri. Yes. Ingat tu Ingat tu guys. Okay. So itu sajalah kot daripada kita. Ada lagi ke yang nak tambah? Masa itu dah kot. Sebab itu tak dah habis tajuk kita ni. So sekian. Terima kasih. See you guys. Bye. Bye.